Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-233 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita beroleh sesuatu pengajaran, berubah dan bertambah baik amalan seharian dalam untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ahlan-ahlan Ummi Zaihadi, Faridah Hamdan, Nur Baiduri, Nurasia Ahmad, Khatijah Nayan, Anita Maizan, Karimah binti Abu Bakar, Fauzan Muhammad, Yaya Lia, Syed Ahmad, Jamilah Ehsan, M. Nasir Harun, Nazifah Abdullah, Laitun Absah, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, kemudian Rusyatimah Asmari, Ayahman, Ninda Anis, Rohini Ani, Rozia Ma'aruf, Galik Spirit, Nur Hayati Sulaiman, Wati Hafiz, Rohida Abdul Rahman, Aminah Hitam, Safia Sapian, Asna Darus, Sima Hussein, Wan Ismail Wan, Norazia Mukhtar, serta Hani Nani, Siti Mazura, Rosnah Ismail, Galik Spirit, Kamariyah Kamaruz Zaman, Rosni Kasa, Nur Aini Esa, Kutina binti Abdullah, Rosnah Ismail, Rosnah Syarif, Zawiyah Syekh Aziz, ahlan-ahlan Razita Abdul Manaf, Maryamah Zakaria, Hardi Suhaimi, Salina Muhammad Noor, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Bunga Lawang, Maskana Abu Bakar, Tumirah Damiri, Siti Aisyah Abdullah, Tuan Nurahim Syarif, Siti Syami, dan juga Waqas, ahlan-ahlan Waqas, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, moga-moga doa yang sama Allah kembalikan kepada sahabat-sahabat. Ada yang kata di Jitera hujan lebat. Di tempat saya pun masih lagi hujan daripada sebelum asar tadi. Mudah-mudahan ianya adalah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a insya-Allah. Jom kita mulakan hari ini. Kita nak sambung. Mohon sahabat-sahabat bantu catat daripada muka surat 336, perenggan yang ketiga, zikir dan doa berkaitan ibadah haji. Mohon sahabat-sahabat bantu catat muka surat 336, perenggan yang ketiga, pada tajuk zikir dan doa berkaitan ibadah haji. Sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat berkenaan tentang ibadah haji. Imam Nawawi telah jelaskan di mana beliau tidak akan menyebut berkenaan tentang
dalil dan juga daripada kitab yang mana untuk tujuan meringkaskan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi memulakan, pertama sekali, ketika berihram, seseorang yang melaksanakan ibadah haji, apa yang dia patut buat apabila dia nak pakai ihram, maka pada waktu itu sunat untuk dia mandi. Lalu ada mandi untuk pakai ihram. Lalu sebelum kita pakai ihram, sunnah untuk kita mandi terlebih dahulu. Lalu kata Imam Nawawi, mandi dahulu. Maka sebab itu sebahagian daripada mutawif ketika mana nak membimbing jemaah haji ataupun jemaah umrah sebelum pakai ihram daripada Madinah selalunya, maka dia akan maklumkan untuk sama-sama mandi terlebih dahulu. Lalu kata Imam Nawawi, mandi. Setelah mandi, maka pada waktu itu berwuduk. Mandi dan berwuduk. Dan setelah daripada berwuduk, barulah pakai pakaian ihram, kata Imam Nawawi. Lalu bila dah wuduk, maka bila tiba dekat Bir Ali, masjid Miqat, waktu itu dah tak terkejar-kejar nak berwuduk, sebab dah berwuduk daripada hotel, dah mandi daripada hotel. Kalaulah dia boleh jaga wuduknya daripada hotel, maka itu lebih baik. Maka mula-mula mandi, setelah mandi berwuduk, setelah berwuduk, pada waktu itu kata Imam Nawawi pakai ihram. Lalu kata Imam Nawawi, telah kami jelaskan tentang apa yang diucapkan oleh orang yang berwuduk dan mandi. Tentang wuduk dan mandi kita dah belajar dah pada awal kitab Al-Adhkar. Lalu waktu mandi nak baca apa doa dia, ketika mana wuduk nak baca apa doa dia, itu kita dah belajar. Begitu juga ketika mana nak pakai ihram, boleh baca doa ketika mana pakai pakaian. Lalu apa jua doa pakai pakaian yang kita dah baca di awal kitab Al-Azkar, boleh juga untuk membaca doa tersebut. Sebab itu kata Imam Nawawi, telah kami jelaskan tentang apa yang patut diucapkan oleh orang yang berwuduk dan mandi, serta apa yang patut diucapkan ketika memakai pakaian. Okey, lalu dah mandi, dah wuduk dan kemudian dah pakai ihram. Selepas itu nak buat apa? Kata Imam Nawawi, kemudian dilanjutkan dengan salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat ini niat apa? Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, yanwi bihima sunnatal ihram. Niat salat sunat ihram 2 rakaat. Maka yang keempat, selepas dah mandi, dah wuduk, kemudian dah pakai ihram, maka selepas itu sunat untuk solat sunat ihram. Sunat untuk solat sunat ihram. Okey. Kata Imam Nawawi, dalam solat sunat ihram apa yang kita boleh amalkan? Yang kita boleh amalkan adalah telah dijelaskan juga tentang zikir-zikir dalam solat. Apa nak baca ketika mana selepas angkat takbir, doa iftitah, nak baca doa iftitah yang mana, baca a'udzubillah, surah dan sebagainya, baca Fatihah dan sebagainya. Cumanya ketika mana 2 rakaat solat sunat ihram, apakah yang digalakkan? Kata Imam Nawawi, digalakkan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Tapi semua zikir, doa yang kita dah belajar sebelum ini, kita boleh amalkan ketika mana solat sunat ihram 2 rakaat tersebut. Dan selain daripada itu, ada juga yang mengatakan pandangan-pandangan yang lain. Kata Imam Nawawi seterusnya, telah berlalu juga, okey, setelah selesai solat, bila dah habis solat nak buat apa? Dah mandi, dah wuduk, dah pakai ihram. Niat belum lagi, niat ihram belum lagi. Baru pakai ihram. Kemudian dah solat sunat ihram. Niat belum lagi. Dah solat 2 rakaat pakai ihram. Kemudian pada waktu itu selesai solat buat apa? Kata Imam Nawawi, setelah selesai solat, maka pada waktu itu dianjurkan untuk berdoa. Lalu yang kelima adalah berdoa. Maka digalakkan untuk berdoa. Yang kelima, berdoa. Dan nak doa apa? Kata Imam Nawawi, untuk berdoa apa sahaja.
dan telah berlalu juga dalam kitab Al-Azkar penjelasan tentang zikir-zikir dan doa setelah selesai solat. Boleh baca doa tersebut. Kemudian nombor 6, bila dah selesai mandi, wuduk, pakai ihram, sunat 2 rakaat ihram, kemudian doa, barulah pada waktu itu kita berniat. Kata Imam Nawawi, setelah itu hendaklah berniat ihram dalam hati dan dianjurkan untuk menyebut niat ihram itu secara lisan dengan mengucapkan niat berikut. Lalu Imam Nawawi menceritakan berkenaan tentang niat ihram. Lalu niat sebenarnya di mana tempat dia? Niat tempatnya adalah di hati. Tetapi dianjurkan dalam mazhab Syafi'i untuk lafazkan juga pada lidah. Tapi tak boleh lidah sahaja, mesti ada lidah dan hati. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka bacalah niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jal. Kemudian terus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Lalu apa yang nak diniatkan? Nawaitul hajja, aku berniat haji, wa ahramtu bihi, dan aku telah berihram untuk haji, lillah, hanya untuk Allah, labbaik Allah, aku menyambut panggilanmu ya Allah, labbaik, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Lalu ini yang keenam, setelah daripada selesai doa solat sunat ihram, maka pada waktu itu hendaklah niat niat sama ada kalau nak haji maka niat haji, kalau nak umrah maka niat umrah. Okey. Sebab itu Imam Nawawi tegaskan dia tempat niat adalah hati. Hati tu yang mesti ada. Kata Imam Nawawi, dalam hal ini yang diwajibkan adalah niat di dalam hati. Yang diwajibkan adalah niat di dalam hati. Sebab niat tempat dia memang qalb, memang tempatnya adalah hati. Okey. Sementara niat dengan ucapan hukumnya sunat. Sunat untuk ucapkan pada lidah apabila hati dah niat. Hukumnya adalah sunat. Namun apabila hanya berniat dalam hati, maka haji dah sah. Janganlah pula pada waktu tu kita tak nampak orang tu lafazkan pada lidah, kita kata hajinya tak sah, umrah dia tak sah. Kerana tempat niat adalah dalam hati. Cumanya bagus kalaulah hati bersama dengan lidah. Bagaimana pula kalau seseorang tu langsung tak niat dalam hati, dia hanya sebut pada lidah sahaja? Kata Imam Nawawi, namun apabila hanya berniat dengan ucapan dan hati langsung tidak ada pada waktu itu niat tersebut, kata Imam Nawawi, maka hajinya tak sah. Sebab niat tempatnya mestilah di hati, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Nawawi bawakan beberapa pandangan para ulama'. Apakah doa ataupun apakah ucapan yang boleh diucapkan selain daripada niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah dan labbaik Allahumma labbaik? Maka Imam Nawawi bawakan beberapa pandangan. Lalu ada 2 doa yang boleh dibaca beserta dengan niat di atas. Kata Imam Nawawi, doa yang pertama, Imam Abdul Fattah Sulaiman bin Ayyub Ar-Razi ataupun lebih dikenali sebagai Imam Ar-Razi mengatakan, baik juga jika dia mengucapkan setelah daripada niat di atas nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah labbaik Allahumma labbaik, dia baca apa? Dia baca Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Lalu apakah maksud daripada doa ini? Sama-sama sahabat baca. Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Selain daripada yang niat di atas kita tak baca sama-sama. Jom kita baca sama-sama niat haji di atas. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jal, dan kemudian talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Maka apakah terjemahan dia?
Allahumma ya Allah, laka, hanya untukmu, ahrama, aku telah berihram, dan aku telah berihram semua benda, nafsi, jiwaku, sya'ari, rambutku pun turut berihram, wa bashari, kulitku pun turut berihram, lahmi, dagingku pun turut berihram, wadami, dan darahku. Seolah-olah bila kita baca doa ini, kita nak sebutkan bahawa setiap anggota tubuh badan kita turut sama-sama berada dalam ihram, bukan sekadar pakaian luar sahaja, tetapi seluruh anggota badan pun tunduk dan patuh menyambut panggilan ilahi dengan sama-sama berihram. Itu maksud doa tersebut. Ada juga sebahagian ulama menyebut boleh baca doa yang berikut, doa yang kedua. Sebab itu kata Imam Nawawi, ulama yang lain mengatakan juga boleh mengucapkan Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaih wa taqabbalhu minni. Sama-sama sahabat ikut. Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaih wa taqabbalhu minni. Maka ini adalah doa yang kedua. Apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, nawaitul hajja, berniat haji, fa'inni alaih, maka bantulah daku ya Allah. Kita minta pertolongan Allah, kita minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqabbalhu minni, dan terimalah dariku ya Allah. Lalu kita minta pertolongan Allah dalam ibadah haji, sebab bukan senang nak buat haji. Bukan senang nak buat haji. Lagi-lagilah orang yang kali pertama. Macam-macam pada waktu itu ujian. Kalaulah hilang kesabaran, maka pada waktu itu dia boleh hilang fokus, dan juga dia boleh hilang concentration dia. Bila hilang kesabaran dan sebagainya, pakai pakaian ihram untuk beberapa ketika, banyak pantang larang, dengan cuaca, dengan suasana yang ramai manusia, maka pada waktu itu kita minta Allah bantu dan tolong kita, dan kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada kita amalan haji ini. Maka ini adalah dua doa yang Imam Nawawi kata boleh tambah, bagus untuk baca selain daripada niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jal, yang kita nampak di awal muka surat tadi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, terutama yang baru join. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang dapat mengambil pengajaran daripada zikir dan doa ketika mana melaksanakan ibadah haji daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat semua. Lalu bila dah selesai niat haji, maka tadi kita sebut mandi, wuduk, pakai pakaian ihram, solat 2 rakaat, doa selepas solat, kemudian niat haji. Lepas niat haji, apa yang patut dibuat? Iaitu bertalbiyah. Nombor 7, bertalbiyah. Lalu talbiyah sebenarnya pada waktu itu mengucapkan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Lalu apa yang kita sebutkan? Labbaik Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik, aku menyahut ataupun menyambut panggilanmu ya Allah. Labbaik, aku menyahut panggilanmu ya Allah. La syarikalak, dalam keadaan tidak menyekutukanmu. Labbaik, aku menyambut, aku menyahut panggilanmu. Lalu 4 kali kita menyebut labbaik, aku menyambut panggilanmu. Kenapakah kita menyambut panggilan Allah? Kerana sebenarnya ibadah haji ini adalah jemputan daripada Allah, di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim pada zaman baginda untuk seru kepada manusia. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Firman Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serulah kepada manusia untuk datang melakukan ibadah haji.
Maka bila manusia itu dapat datang, dapat memenuhi jemputan, sebenarnya itu adalah jemputan daripada Allah. Bukan kerana dia ada harta. Banyak orang ada harta tetapi tidak lagi dijemput. Bukan kerana dia ada masa. Banyak orang yang ada masa tetapi tidak dijemput. Lalu orang yang dapat buat ibadah haji, maka sebenarnya itu adalah jemputan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu 4 kali kita melahirkan lafaz syukur dengan kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menyahut panggilanmu dalam keadaan tidak menyekutukanmu. Dan bila kita dah terima jemputan Allah, apa yang kita ikrarkan, yang kita mengakui, innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian, wan ni'mata, dan sesungguhnya segala nikmat kurniaan, laka, hanyalah milikmu, wal mulk, begitu juga segala kerajaan. Lalu segala puji-pujian hanya untuk Allah, bukannya untuk kita, bukannya untuk sesiapa. Nikmat pun daripada apa yang kita ada, semuanya adalah milik Allah. Begitu juga segala kekuasaan, segala kerajaan adalah milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ucapan talbiyah. Kata Imam Nawawi pada perenggan berikut, ini adalah bacaan talbiyah Rasulullah. Ada riwayatnya, ada hadisnya yang Nabi SAW baca selepas daripada baginda pada waktu itu berniat untuk haji, dan baginda Nabi SAW berniat untuk ihram. Kata Imam Nawawi, apabila seseorang itu berihram untuk melaksanakan ibadah haji, maka bagus untuk awal talbiyahnya dimulakan dengan perkataan haji. Lalu talbiyah berbunyi labbaik Allahumma labbaik. Tapi talbiyah yang first, yang mula-mula sekali, ketika mana dah selesai solat sunat ihram, pada waktu itu dah selesai doa, dah selesai niat haji ataupun umrah, maka pada waktu itu dia mulakan dengan perkataan, perbuatan yang dia nak buat. Contohnya kalau dia buat haji, maka mula-mula talbiyah dia akan sebut labbaik Allahumma bihajjah labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Adanya perkataan haji pada permulaan talbiyah dia. Itu kata Imam Nawawi. Disunnahkan untuk mengucap pada awal talbiyah labbaik Allahumma, kemudian perkataan haji bihajjah, aku menyahut panggilanmu ya Allah, dengan aku menyahut panggilan hajimu ya Allah. Labbaik Allahumma bihajjah, aku menyambut panggilan haji, jemputan hajimu ya Allah. Dan kalaulah pada waktu itu ihramnya adalah untuk umrah, maka permulaan talbiyah itu disebutkan perkataan umrah. Contohnya apa? Kata Imam Nawawi, sedangkan jika dia berihram untuk melaksanakan umrah, maka bagus sunat pada awal talbiyahnya dia menyebutkan labbaik Allahumma bi umrah labbaik. Hanya yang kali pertama aja. Labbaik Allahumma bi umrah, aku menyahut panggilan umrahmu ya Allah. Lalu bila umrah, sebut perkataan umrah pada talbiyah yang pertama aja. Lepas itu adalah talbiyah biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalaulah kita baca ni ketika mana di dalam pakaian ihram, lagi-lagi kalaulah kita kali pertama, ataupun untuk orang yang mana memang rindu nak ke sana walaupun dah berkali-kali, pasti menangis. Apabila dia selami makna, dia menghayati makna talbiyah ini, pasti akan menitiskan air mata. Maka inilah talbiyah. Sebab itu kata Imam Nawawi, perkataan haji, kita punya buka mana aircon buka okay. Ya Allah, minta maaf. Lalu perkataan talbiyah haji dan talbiyah umrah hanya pada talbiyah pertama aja. Sebab itu kata Imam Nawawi, kemudian bacaan haji atau umrah ini tidak diulang lagi pada talbiyah-talbiyah seterusnya.
Demikianlah menurut mazhab Syafi'i yang benar. Hanya sekali itu je. Labbaik Allahumma bihajjah. Ataupun kalau umrah, labbaik Allahumma bi umrah. Hanya permulaan. Selepas itu tidak ada lagi perkataan haji dan umrah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, apakah hukum talbiyah? Lalu kita, Imam Nawawi nak membawa kita untuk mendalami hukum talbiyah. Apakah hukum talbiyah? Adakah dia wajib, ataupun dia syarat, ataupun ianya adalah sunat? Maka kata Imam Nawawi, perlu difahami bahawa bacaan talbiyah hukumnya adalah sunat. Dia tak wajib, ianya adalah sunat. Apabila benda sunat, contoh macam talbiyah ditinggalkan, maka haji dan umrahnya tetap sah. Lalu kalaulah seseorang tu dia langsung tak bertalbiyah, mungkin kerana dia tak tahu, mungkin pada waktu tu dia tak sihat, ataupun dengan sengaja dia tak buat, umrah dan hajinya tetap sah. Dan adakah dia kena dam? Tak ada sebarang dam, kata Imam Nawawi. Namun hilang keutamaan. Keutamaan ini terjemahnya lebih baik kelebihan. Namun dia hilang kelebihan besar dan dia tidak mengambil suri teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak buat haji dia macam haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, pendapat yang mengatakan talbiyah hukumnya adalah sunat, tidak membatalkan, tidak melazimkan dam jika ditinggalkan, inilah pendapat yang benar dan hampir pendapat keseluruhan ulama. Lalu ada tak yang mengatakan talbiyah itu wajib? Ada. Sebab itu kata Imam Nawawi, sebahagian ulama daripada kalangan mazhab Syafi'i mengatakan hukum talbiyah adalah wajib. Namun itu tidak diamalkan, tidak muktamad. Ada juga sebahagian lagi mengatakan, muka surat 338, bahawa talbiyah merupakan syarat sah haji. Maksudnya kalau tak talbiyah, haji tak sah. Tetapi pendapat ini pun tidak diguna pakai. Kata Imam Nawawi, pendapat yang paling benar berkenaan tentang talbiyah adalah pendapat yang pertama. Namun perlu untuk selalu dijaga. Maksudnya kena selalu buat talbiyah. Sebab talbiyah tak lama, sampai ketika mana mula ibadah umrah sahaja, maka pada waktu itu dah putus talbiyah, maka patut untuk kita jaga. Kenapa? Agar kita mencontohi tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluar daripada perbezaan pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat sah, maka bagus untuk diamalkan. Maka kita dah selesai dah talbiyah. Kata Imam Nawawi, kalaulah contohnya seseorang tu dia buat haji untuk orang lain, dia buat haji badal, maka bagaimanakah niat dia? Kata Imam Nawawi, apabila seseorang itu berihram untuk orang lain, dia buat haji badal, maka pada waktu itu perlu untuk dia mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulan, an, selepas an itu pada perkataan fulan itu sebutkan nama. Contohnya an Umar, an Abdullah, an Sa'ad, an Siti ataupun sebagainya. Lalu sebutkan nama orang tersebut dan kemudian barulah talbiyah. Talbiyah yang kali pertama pun untuk orang tersebut. Labbaik Allahumma an Umar. Pada perkataan fulan itu tukarkan kepada nama. Labbaik Allahumma an Umar. Labbaik Allahumma an Safiyah, contoh. Maka ini cara untuk berniat bagi pihak orang lain, kata Imam Nawawi. Tapi kita tak boleh untuk buat haji bagi orang lain kalaulah kita sendiri tak pernah buat haji. Ada riwayat dalam Sunan Abu Daud di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kongsikan, yang mana ada seseorang sahabat dia buat haji untuk orang lain. Maka Nabi bertanya, adakah dia pernah buat haji? Maka dia kata tak pernah. Maka Nabi SAW sebut, hendaklah engkau berniat haji bagi dirimu terlebih dahulu. Kemudian fasal talbiyah dan galakan talbiyah. Kata Imam Nawawi, lalu kita nak fokus tentang talbiyah. Waktu bila nak baca talbiyah? Maka sebenarnya pada setiap keadaan.
Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk membaca selawat kepada Nabi SAW setelah daripada talbiyah. Maka bersama dengan talbiyah itu kita berselawat juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka talbiyah selawat. Okey. Kemudian disertai dengan doa untuk permasalahan akhirat dan dunia. Lalu talbiyah, selawat dan juga doa. Dalam doa kita nak minta apa? Kata Imam Nawawi, memohon keridaan Allah. Juga boleh minta syurga, minta perlindungan daripada azab neraka. Lalu ini doa-doa yang kita boleh buat. Sebenarnya apa pun doa untuk akhirat dan juga untuk dunia kita. Kata Imam Nawawi, bilakah disunatkan talbiyah? Disunnahkan untuk memperbanyakkan talbiyah pada setiap keadaan, baik berdiri, duduk, berjalan, menaiki kenderaan, waktu berbaring, waktu turun, waktu berjalan kaki, ketika mana batalnya wuduk, ketika mana berada dalam hadas besar, ketika mana datangnya haid. Lalu perempuan haid pun boleh pada waktu itu talbiyah, tak ada masalah. Ketika mana menghadapi situasi yang baik ataupun yang lain, seperti menyambut pagi ataupun malam, ketika siang hari, ketika mana berkumpul bersama, handai taulan, ketika berdiri, duduk, naik, turun, menaiki kenderaan, turun daripada kenderaan, setelah solat di seluruh masjid. Maksudnya sebelum pada waktu itu kita buat tawaf ifadah, maka pada waktu itu digalakkan. Nanti akan disebutkan talbiyah sampai ke mana. Dan pada waktu itu kata Imam Nawawi, yang benar adalah tidak lagi bertalbiyah ketika mana melakukan tawaf dan sa'i, kerana waktu tawaf dan sa'i kata Imam Nawawi dah ada pada waktu itu zikir-zikir yang khusus. Lalu semua keadaan kena talbiyah, kecuali waktu tawaf tak ada talbiyah, sebab waktu itu dah ada zikir dia. Waktu sa'i tak ada talbiyah, kerana waktu itu sunat untuk ada zikir-zikir yang lain. Kata Imam Nawawi, untuk lelaki, adakah talbiyah dengan suara rendah ataupun suara yang kuat? Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk meninggikan suara dalam bertalbiyah, namun tidak sampai menyukarkan. Janganlah sampai memaksa diri. Tetapi untuk lelaki, sunnah dengan suara yang kuat. Wanita tidak digalakkan meninggikan suara, kerana suara wanita dibimbang membawa fitnah. Maka wanita tidak dituntut untuk dengan suara yang terlalu kuat. Dia boleh lafazkan, tetapi tidaklah sampai menjerit dengan suara yang kuat seperti mana lelaki. Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk membaca talbiyah berulang-ulang sebanyak 3 kali ataupun lebih. Maksudnya, kalaulah kita dalam perjalanan sekurang-kurangnya 3 kali, baru berhenti. Lebih baik adalah lebih banyak lagi. Jadi pada waktu tu, labbaik Allahumma labbaik sampai habis kali. 2 kali, 3 kali. Nak berhenti rehat, silakan. Itulah yang terbaik. Maksudnya sekurang-kurangnya 3 kali. Kalaulah lebih berturut-turut, maka itu adalah lebih baik. Dan ketika mana bertalbiyah sekurang-kurang 3 kali ini, kata Imam Nawawi, dan tidak diselangi dengan perbicaraan yang lain, hanya talbiyah sahaja. Bila nak bercakap, berhenti talbiyah, pada waktu itu bercakap. Tetapi janganlah sedang bertalbiyah pada waktu itu kita bercakap. Bahkan kata Imam Nawawi, apabila ada seseorang yang mengucap salam, maka boleh untuk menjawab salam. Namun pada keadaan seperti ini, ucapan salam makruh. Kalaulah kita nampak orang sedang bertalbiyah, dan kalaulah kita belajar, tak sunat waktu tu bagi salam. Kerana walaupun bila ada orang bagi salam, boleh jawab. Tetapi memberi salam pada orang yang sedang bertalbiyah, kata Imam Nawawi, hukumnya adalah makruh. Kata Imam Nawawi, apabila melihat sesuatu yang membuatkan dia takjub, nampak hairan, nampak luar biasa, maka boleh pada waktu itu dia sebut bersama dengan talbiyah, labbaik innal aisha aishul akhirah. Labbaik, aku menyahut panggilanmu ya Allah.
Sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat semata-mata. Maka boleh juga sambil bertalbiyah itu baca labbaik innal aisha aishul akhirah. Kenapa? Sebab inilah perbuatan Nabi SAW, kata Imam Nawawi. Perenggan seterusnya, kata Imam Nawawi, perlu difahami bahawa bacaan talbiyah menjadi sunat sampai bila? Kalaulah dia buat haji, kata Imam Nawawi, sampai waktu melempar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Maka pada 10 Zulhijjah ada melontar jamrah. Bila dia melontar jamrah, maka pada waktu itu apa tidak lagi sunat, kata Imam Nawawi. Ataupun ketika tawaf ifadah, apabila tawaf ifadah didahulukan daripada melempar jamrah. Lalu salah satu, kalaulah dia melempar jamrah dulu dan itu yang mengikut turutan sunat, maka pada waktu itu terhenti talbiyah. Ataupun kalaulah dia buat tawaf ifadah dulu sebelum daripada melontar jamrah, maka terhenti talbiyah. Ini untuk ibadah haji. Sebab itu kata Imam Nawawi, apabila melakukan salah satu, maka daripada situ harus memutus bacaan talbiyah dan mula menyibukkan diri dengan takbir. Maka ini adalah pada haji. Waktu umrah pula bila? Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan, orang yang melakukan ibadah umrah hendaklah bertalbiyah sampai mengusap rukun istilam. Lalu sebenarnya bukan Yamani di sini. Catatannya adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Lalu bila dah mula je pada waktu itu tawaf untuk umrah, maka pada waktu itu putuskan talbiyah. Sebab waktu tawaf ada bacaan yang lain. Maka Yamani di sini dia kurang jelas. Sepatutnya rukun di sini maksudnya adalah Hajarul Aswad. Maka bila tiba sahaja pada Hajarul Aswad untuk mulakan pusingan pertama, maka pada waktu itu terhentilah pada waktu itu talbiyah. Okey. Kemudian Imam Nawawi membawakan tajuk berkenaan tentang doa bila sampai ke Mekah. Kita baca sedikit. Lalu bila dah sampai ke Mekah, ada doa dia. Bila kita masuk sahaja ke dalam kota Mekah, walaupun tak nampak lagi Masjidil Haram, walaupun tak nampak lagi Kaabah, lalu bila kita masuk sahaja dalam kota Mekah, Imam Nawawi bawakan doa yang patut dibaca. Kata Imam Nawawi, fasal, sunnah berdoa bagi orang yang berihram ketika mana sampai di Mekah. Lalu sambil dia bertalbiyah, tetapi bila masuk je ke kota Mekah, baca dulu doa ini. Apakah doa dia? Kata Imam Nawawi, apabila orang yang berihram telah sampai di Masjidil Haram, semoga Allah senantiasa menambahkan kemuliaan pada Masjidil Haram, maka disunnahkan untuk membaca. Jom sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah bawa kita untuk haji dan juga umrah. Maka apakah doa dia? Allahumma. Sama-sama sahabat ikut. Selalunya kalau dalam bas kita baca sama-sama, ada pembimbing yang bimbing selalunya. Ada mutawif yang bimbing selalunya. Lalu ini kenangan-kenangan yang mana dah lama kita tak lalui. Moga-moga tahun ini dapat untuk kita mula melakukan ibadah haji dan umrah. Lalu apakah doa dia? Allahumma hadza haramuk wa amnuk faharrimni 'alan nar wa aminni min 'adzabik yauma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaik wa ahli ta'atik. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, hadza haramuk, ini adalah tanah harammu. Haram di sini maksudnya tanah haram, bukannya Masjidil Haram. Lalu gariskan terjemahan masjid, tukarkan kepada tanah haram. Kerana ada sempadan tanah haram dia. Mekah adalah termasuk dalam tanah haram. Maka kita sebut hadza haramuk, ini adalah tanah harammu. Wa amnuk, dan tempat ini adalah aman daripadamu. Faharrimni,
maka seperti mana engkau menjadikan tanah ini tanah haram, maka haramkanlah aku daripada api neraka. Wa aminni min azabik, dan seperti mana engkau menjadikan tempat ini aman, maka amankanlah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu kelak. Waj'alni, dan jadikanlah daku min awliyaik, daripada kalangan wali-wali, orang-orang yang dekat denganmu, wa ahli ta'atik, dan orang-orang yang taat kepadamu. Kata Imam Nawawi, bila dah baca doa ini, boleh juga untuk menambah dengan doa-doa yang lain. Lalu bila masuk ke Mekah, baca doa ini. Ketika mana dah turun daripada bas, daripada kenderaan, dah mula nampak Baitullah Kaabah, maka kata Imam Nawawi, sunat bagi orang yang berihram untuk berdoa apabila melihat Kaabah. Lalu bila dia nampak Kaabah, selalunya orang yang mana melihat Kaabah kali pertama, pada waktu itu akan dipenuhi kerinduan dia, akan menitis air mata dia. Maka pada waktu itu bacalah doa ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana dah melihat Kaabah, apabila sudah masuk ke kota Mekah dan penglihatannya telah mula tertumpu pada Kaabah dan sudah masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua belah tangan dan berdoa, kerana ada riwayat yang menyebutkan bahawa doa seorang Muslim pasti dikabulkan apabila berdoa ketika melihat Kaabah. Maka ada riwayat mengatakan ketika mana melihat Kaabah, doa adalah mustajab. Maka pada waktu itu bacalah doa berikut. Apakah doa dia? Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Allahumma zid hadzal bait tashrifa wa ta'zima wa takrima wa mahabah, wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifa wa takrima wa ta'zima wa birra. Lalu apa yang kita doakan? Ya Allah, tambahkanlah rumahmu ini, Baitullahmu ini, dengan kemuliaan, keagungan, kehebatan, dan tambahkanlah bagi orang yang memuliakan Baitullah ini daripada mereka yang melakukan haji maupun umrah, kepada mereka kemuliaan, keagungan, dan juga kebaktian. Kebaktian, birra maksudnya kebaktian. Juga selain daripada doa di atas, Imam Nawawi kata baca juga doa Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam. Ya Allah, dikaulah zat yang assalam, yang menyelamatkan. Wa minkas salam, hanya daripadamu datang keselamatan. Hayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan salam, dengan keselamatan. Kemudian kata Imam Nawawi, boleh tak nak tambah doa yang lain ketika mana melihat Kaabah? Boleh. Sebab itu kata Imam Nawawi, kemudian berdoa apa sahaja daripada kebaikan dunia dan akhirat. Namun jangan lupa bila masuk ke dalam Masjidil Haram, baca doa ketika mana masuk masjid, seperti mana yang kita dah belajar. Masya Allah, Alhamdulillah. Lalu ini belum lagi mula tawaf. Nanti kita akan ceritakan tentang permulaan tawaf, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak yang mana kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kita dijemput, kalau untuk kali pertama, moga dijemput dalam keadaan sihat dan afiah. Dan juga kepada yang dah pernah pergi, moga Allah jemput lagi dan lagi untuk menjadi tetamu Baitullah, untuk menjadi tetamu Allah dan juga tetamu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kalaulah masih ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab yang akan mula dibaca pada hari Rabu ini, iaitu buku menceritakan tentang peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh juga untuk tekan link yang berada di bawah.
Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.